Assalamualaikum, hai semua. Kembali lagi bersama saya Aa berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, kisah seram kita pada kali ini, saya nak sharekan kisah seram yang di-send kepada saya oleh salah seorang subscriber. Jadi dia email macam ni. Assalamualaikum Kak Aa, saya nak ceritakan kisah seram sepanjang hidup saya ni. Panggil nama saya Yan. Jadi adalah beberapa kisah seram yang pernah berlaku dalam hidup dia yang dia sharekan dekat kita semua. Tapi minta maaf lah Yan, akak tak larat nak bercerita macam biasa. Jadi akak terpaksalah buat video macam gini. Cuma tak apalah, sampai juga cerita tu kan. Okey lah, dah sedia? Jom kita mula. Okey, cerita pertama yang dia sharekan, dia bagi tajuk Badi Mayat. Katanya masa dia baru lahir, mungkin dalam sebulan ke 2 bulan macam tu, pakcik dia meninggal dunia. Dan pakciknya ni pula sangat rapat dengan mak dia. So masa pakcik dia meninggal dunia tu, mak dia memang terkesan sangat. Dan katanya mungkin sebab tu jugalah menjadi pencetus kepada dia terkena badi mayat. Cuma boleh kata badi mayat yang dia dapat tu tak teruk sangat lah. Sebab dia cakap dia hanya terkena demam panas je. Tapi suhunya tu boleh cecah lebih daripada 40 darjah Celsius. Demam yang sangat-sangat panas lah kan. So masa mula-mula kena tu, mak ayah dia tahu je yang dia ni demam. Masa tu dia orang fikir, oh mungkin demam biasa je kot. Jadi dia orang pun pergi hospital, dapatkan rawatan macam tu kan. Dan sampai je dekat hospital tu, doktor cek si Yan ni yang masih lagi baby masa tu kan. Dah tu doktor tadi terus masukkan Yan ni ke hospital sebab katanya demamnya tu sangat-sangat teruk. Dan kebetulan pula time tu memang kecoh kes denggi, kes demam denggi. So doktor takut lah kalau Yan ni pun terkena demam denggi tu juga kan. Dan nak dijadikan cerita, bila dah dapat rawatan doktor pun tak kebah-kebah juga demamnya. Masa tu lah ayah dia ambil inisiatif pergi dapatkan rawatan tradisional pula. Katanya pada masa tu ayah dengan mak dia ni bawa si Yan pergi jumpa dengan pakar. Yalah pakar perubatan Islam macam tu kan. Dan time ni lah baru dia orang semua tahu kata si Yan ni sebenarnya dah terkena badi mayat. Katanya lepas dia dah dirawat dengan pakar perubatan Islam tadi, alhamdulillah dia kembali sihat walaupun ambil masa lama sikit. Jadi benda ni ambil masa sampai dia tingkatan tau. Dan apa yang berlaku pada dia, setiap kali ada kematian mesti dia akan demam panas. Lepas tu dia akan meracau-racau dengan teruk. Dan nak tahu tak macam mana dia boleh pulih, boleh baik balik? Cara nak pulihkan dia tu, dia nak kena mandi dengan air yang bercampur dengan tanah. Dan biasanya tanah tu adalah tanah kuburan. Ya, katanya dia kena mandi dengan air yang dah dicampur dengan tanah kuburan tu sebanyak 7 kali dan 1 kali dengan air bersih. Cuma sekarang ni alhamdulillah lah, Yan ni dah tak sakit-sakit dah. Yelah kalau ada kematian pun dia dah tak demam macam dulu. Mak dia cakap mungkin sebab semangat dia yang kuat. Okey, kisah yang kedua ni, kisah di mana dia bersekolah di salah sebuah sekolah vocational. Jadi awal-awal masuk sekolah tu, bila dah jumpa dengan kawan-kawan semua, lama tak jumpa kan, mestilah akan borak-borak panjang, cerita panjang. Jadi ceritanya ni masa dia tingkatan 5. Pula tu dalam kelas dia student perempuannya tak ramai, kurang daripada 20 orang katanya. Jadi dia dengan kawan sebilik dia ada 2 orang. Nama gelaran yang dia bagi dekat sini Imah dan juga Noh. Jadi bilik dia orang ni ada dekat aras 2. Pada malam tu, ialah baru-baru jumpa kan. Lepas tu diorang duduk bercerita panjang lah. Katanya sampai pukul 3 pagi diorang borak tau. Dalam duduk bercerita itu ini semua tadi, terselitlah juga cerita hantu. Masa diorang duduk bercerita hantu tadi, tiba-tiba je ada angin kuat yang menerpa ke arah bilik diorang tau. Sampaikan langsir bilik tu boleh tertanggal. Dah tu pintu yang ada dekat sana pun boleh tertutup dengan sendiri. Kuat pula tu bunyinya. Dah masa tu Yan tadi rasa lain macam dah. Dan tiba-tiba je bulu roma dia semuanya naik. Dalam masa yang sama juga dia terdengar ada orang panggil nama dia tau. Yan, Yan.
Apa lagi, dia terus terdiam dekat situ, kaku kan. Dan dia pun cakap dengan kawan-kawan dia, "Weh, jom lah tidur. Dah jam berapa dah ni?" Dah kawan-kawan dia pun pelik lah kan. Kenapa si Yan ni tiba-tiba je kan. Lepas tu si Yan ni cuma cakap, "Alah, jom lah tidur. Tak apa-apa, nanti esok aku cerita. Jadi masa tu diorang balik ke bilik masing-masing. Sebab sebelum ni diorang macam pergi bilik kawan macam tu lah kan, borak-borak kan. Ialah satu kelas, tapi tak semuanya akan duduk dalam satu dorm yang sama. So dah sampai bilik tadi, dia ambil semayang dulu. Lepas tu baru dia masuk bilik, bagi salam masuk bilik untuk tidur. Esoknya tu barulah dia cerita apa sebenarnya yang berlaku pada dia. Dan sebenarnya diorang ni semua, kawan-kawan dia yang lain, tak perasan pun semua tu tau. Yan je yang perasan. Okey, cerita ketiga ni dia bagi tajuk penjaga keluarga. Jadi katanya masa dia tingkatan 5 tu, ada berlaku kejadian rasukan dekat sekolah. Dan cerita ni bermula bila ahli-ahli jabatan kuasa asrama ni buat roll call bagi Aspuri. Saya pun dah tak ingat dah apa maksud roll call ni tau. Mungkin korang lebih tahulah kot. Nampak kan, dah tua, dah lama sangat dah tinggal zaman-zaman asrama tu. Jadi pada masa tu macam biasalah, akak-akak yang tingkatan 5 ni akan mula tunjukkan kuasa dia kan. Jadi adalah beberapa orang dan sebenarnya itu semua kawan-kawan sekelas Yan ni tau. Jadi kawan sekelas Yan tadi ada tegur seorang budak tingkatan 4 ni. Sebab katanya bagi kawan dia ni, budak tingkatan 4 tu macam agak rude sikit, ataupun kalau bahasa kasarnya kurang ajar lah, bahasa lembutnya sikit, tak dengar kata gitu kan. Dan tu katanya budak tu tak ikut peraturan macam tu lah. Jadi masa kawan dia tu tengah hentam budak ni, bukannya bantai tau, tapi mungkin marah-marah macam gitulah kan dekat budak ni, tiba-tiba je budak tingkatan 4 tadi menjerit tau. Mula-mula tu diorang ni semua ingatkan yang budak tingkatan 4 tu lawan balik, tapi rupa-rupanya budak tu kena rasuk. Dan katanya yang merasuki diri dia tu adalah penjaga keturunan dia. So apa lagi, semuanya kecut pada masa tu tau. Dah lah time tu Yan dan juga kawan-kawan sebilik dia, yang mana kawan-kawan sebilik dia ni bukan satu kelas dengan dia lah. So Yan dengan kawan-kawan sebilik dia tadi terpaksa handle benda ni tau. Sebab katanya semua pelajar tingkatan 5 yang lain semuanya takut. Jadi pada masa tu diorang panggil cikgu dan bawa budak tadi pergi ke surau bawah sebab nak senangkan urusan merawat. Jadi start daripada budak perempuan tingkatan 4 tadi kena rasuk, dah tu menunggu dekat surau bawah sana untuk dirawat macam tu kan. Tiba-tiba je asrama lelaki yang ada dekat sebelah sana kecoh tau masa tu. Lepas tu si Yan ni nampak ada beberapa orang budak lelaki ni berlari ke tengah padang. Rupa-rupanya benda ni berjangkit ke asrama lelaki tau. So katanya 2 orang juga pelajar lelaki yang kena rasuk. Dan yang kena rasuk tu sebenarnya adalah ketua dan juga kawan ketua Aspura. Okey, masa dia tengah menunggu pakar untuk pagar surau, yang mana pada masa tu dia dan juga 3 orang kawan sebilik dia yang lain pergi pegang budak perempuan tingkatan 4 ni tau. Yelah supaya tak lari kan. Benda ni sebelum proses merawat lah. Katanya macam biasalah, orang yang kena rasuk biasanya akan menjerit, lepas tu meronta-ronta untuk dilepaskan. Jadi pada masa tu Yan tadi panggillah nama sebenar budak ni. Yan cakap apa? "Tima, sabar Tima." Dan pada masa tu cikgu tegur, dia cakap, "Itu bukan Tima, tak guna awak nak panggil dia." Dan Yan ni pula dia macam bela-bela tau. Dan dengan spontannya dia cakap macam ni, "Habis kalau bukan Tima nak panggil apa? Setan?" Lepas tu si Tima tadi, ataupun makhluk yang dah merasuki Tima tu, dia cakap macam ni, "Aku bukan setan." Lepas tu dia gelak tau. Katanya gelak dia tu bukan main menakutkan lagi. Dan Yan cuma reply balik. Dia cakap, Ya, okey. Jadi katanya masa proses merawat Tima tu, cikgu dah telefon dah kedua ibu bapa Tima ni untuk bagi tahu situasi anak dia. Dan nasib baik jugalah pada masa ni mak ayah Tima tadi datang ambil. Dan dalam masa yang sama pun adalah beberapa orang budak perempuan yang lain yang terdengar bisikan tau. Jadi
yang terdengar bisikan, yang kena usik macam gitu tu, diorang pun minta untuk balik juga. So adalah salah seorang kawan sekelas dia ni yang terdengar bisikan tu. Jadi dia pun minta untuk balik kan. So pada masa tu dia minta Ian dan juga kawan-kawan Ian yang lain untuk hantar dia sampai ke gate asrama, sebab mak ayah dia dah tunggu dia kat sana macam tu kan. Jadi masa tu Ian dan juga kawan-kawan dia yang lain tolonglah hantar kawan dia ni pergi ke gate asrama sana. Dan nak dijadikan cerita, rupa-rupanya pada malam tu, lepas dah hantar dia balik, masa dia dah naik ke kereta mak ayahnya tu, lepas tu Ian dan juga kawan-kawannya ni berjalan balik pergi ke arah asrama lah kan. Jadi pada malam yang sama, kawan dia yang dah balik naik kereta tu telefon dia tau. Cuma telefon Ian pada masa tu tak ada dengan dia. Katanya pada masa ni, yang mana pada masa tu telefon dia dah bagi dekat boyfriend dia. Jadi dia tak dapatlah nak tengok telefon kan. Dah tu beberapa hari lepas tu, lepas kawan dia yang nak balik tadi dah datang asrama balik, masa tu lah baru dia cerita tau. Yelah sebab Ian ni tanya dia, kenapa kau call aku malam tu? Dah tu kawan dia cakap apa? Lepas Ian dan juga kawan-kawannya lain hantar dia ke kereta mak ayah dia tu, mak dia perasan yang ada benda halus ikut diorang ni balik ke asrama tau. Lepas dia dengar macam gitu, Ian ni bersyukur sangat handphone tak ada dengan dia pada malam tu. Kalaulah dia pergi angkat telefon tu, lepas tu sekali kawan dia cakap, weh ada benda follow engkau weh, tak kegelabah kan. Dan katanya nasib baik jugalah pada malam tu dia dengan kawan-kawan dia tak ada kena sebarang gangguan. Ya, gangguan yang jenis misteri, mistik-mistik macam gitu tak ada lah kan. Tapi masa dia berjalan balik ke asrama tu, dia terperasan tau yang ada seorang budak lelaki ni pandang ke arah dia dengan pandangan yang tajam tau. Kan ada budak lelaki yang terkena histeria tu kan. Jadi budak lelaki tu sebenarnya diorang letak dekat pondok yang ada dekat dengan surau. So Ian dengan kawan-kawan dia ni nak balik ke asrama, dia kena lalu area situ tau. Bila dah lalu tadi, masa itulah budak lelaki yang terkena histeria tu, ataupun boleh kata mungkin dia dah dirasuki lah kan masa tu kan. Jadi budak lelaki tu lah yang pandang dia dengan pandangan yang tajam. Katanya serius, seram gila. Dan apa lagi, si Ian ni ajak kawan-kawan dia jalan cepat-cepat sikit. Dan katanya kes histeria ni dapat juga diselesaikan dalam pukul 3 ke 4 pagi macam tu. Dah tu bila azan subuh, masa tu lah Ian rasa macam lega sangat. Yelah kalau kita tengok dalam cerita kan, kalau dah azan subuh macam tu semuanya akan lari kan, semuanya settle. So itulah yang dia rasa. Esoknya tu dalam kelas, pagi-pagi hari tu memang kerja dia tidur je lah. Katanya subjek pertama tu, sepanjang subjek pertama tu dia tidur je sampailah habis subjek tu. Dan katanya cikgu dia macam tak kisah sangat lah, sebab cikgunya pun tahu yang semalam ada kes rasukan. Jadi cikgu pun macam faham lah kan. Tak lama lepas tu ada satu lagi kes rasukan. Kali ni kawan budak perempuan tu pula yang kena. Jadi budak perempuan yang kedua yang kena ni, dia cakap masa dia buka je almari, benda tu dah ada dekat dalam almari tau. Apa lagi budak tu macam terkejut lah kan. Lepas tu dia meraung, menangis. Cuma katanya histeria yang kedua ni taklah seteruk yang pertama hari tu. Tak lama lepas kejadian ni berlaku, Ian dan juga kawan dia ni perasan tahu ada satu kejanggalan ni. Katanya masa kejadian rasukan pertama dan juga kedua tu, Ian, Imah, No dan juga seorang lagi kawan dia namanya Farah, keempat-empat diorang ni pakai baju kurung yang sama tau. Diorang pakai baju kurung yang sama, lepas tu jadi rasukan yang pertama. Dan tak lama lepas tu diorang pakai lagi baju kurung yang sama, keempat-empat orang ni jadi pula kerasukan yang kedua pula. So start daripada situ, dia fikir, ada kaitan ke Ada kaitan ke tak Tapi takutlah juga kan, ada kaitan kan. So diorang berempat ni akan elak pakai baju yang sama dalam waktu yang sama. Kok lah betul ada kaitan kan. Okey, cerita keempat ni, cerita yang mana kejadian misteri yang berlaku pada malam orientasi pelajar. Pada masa ni, dia dapat masuk ke sebuah politeknik tau. Yelah baru-baru masuk kan, mestilah ada minggu orientasi macam tu. Katanya minggu pertama, student memang akan sibuk dengan sesi suai kenal. Dan nak dijadikan cerita, malam terakhir sebelum penutup tu, diorang semua pelajar yang baru masuk disuruh berlatih lagu pembakar semangat tau. Yelah lagu macam patriotik macam gitulah kan.
Jadi dalam duk berlatih menyanyi lagu tadi dengan penuh semangat, of course lah suaranya pun akan lantang, kuat. Dan tiba-tiba je diorang terdengar dekat luar dewan sana ada bunyi orang menjerit tau. Rupa-rupanya ada budak perempuan dah kena rasuk pada masa tu. Katanya budak perempuan tu datang ke Politeknik bawa penjaga. Tak tahulah sama ada dia tahu dia ada penjaga ataupun penjaga tu sendiri yang nak menjaga dia ke apa kan. Katanya awal-awal tu dia cuma tahu ada kes rasuk. Tapi bila dah masuk SEM 2, dia dah jadi ahli jawatan kuasa pada masa tu. Ahli jawatan kuasa asrama kan, JBKK. Jadi pada masa itulah baru dia tahu cerita yang sebenar. Rupa-rupanya masa kejadian tu ada 2 orang kena rasuk. Satunya budak perempuan, yang satu lagi budak lelaki. Jadi budak lelaki ni kawan kepada Yan ni lah. Yang mana budak lelaki ni pun pada masa tu join ahli jawatan kuasa tu juga. Macam satu grup lah kan. Jadi dia lah yang cerita balik apa sebenarnya yang berlaku pada malam tu. Budak lelaki ni cakap dia dengan budak perempuan yang kena rasuk tadi duk bersilat berdua tau. Katanya sebab saka kedua-dua orang ni nak berlawan, nak bertanding tau, siapa lagi hebat. Dan kawan dia lelaki ni sebenarnya dia tak tahu pun. Kata dia ada saka, lepas tu benda tu duduk berdamping dengan dia. Dia tak tahu pun sebelum ni adanya saka tu. Jadi lepas dah jadi kes macam gitu, barulah dia tahu dan dia terus pergi berubat. Katanya alhamdulillah lah benda tu dah makin menjauh dah. Walaupun katanya benda tu tak boleh nak dibuang, tapi kita boleh jauhkan dia dengan banyakkan buat ibadah. Okey, cerita yang kelima dan cerita yang terakhir, dia bagi tajuk kat sini, kawan ternampak saya study. Yang ni paling ngeri ni kalau ada doppelganger macam gitu kan. Jadi masa SEM 1 dekat Politeknik tu juga, katanya macam biasalah student-student ni akan semangatnya berkobar-kobar nak belajar. Dah tu fokus nak belajar, nak berjaya macam tu kan. Jadi katanya hampir setiap malam lah Yan ni akan tidur lambat untuk buat kerja, study, baca buku. Dan nak dijadikan cerita, ada satu malam tu roommate Yan ni nampak Yan tengah study pada malam tu. Jadi esok harinya tu dia pun tanyalah si Yan ni kan, Yan, kau study ke malam tadi? Lepas tu Yan cakap apa? Taklah, dalam jam 11 ke 12 malam macam tu aku dah tidur dah. Kenapa? Roommate dia ni macam dah pelik dah. Lepas tu roommate dia cakap, serius lah, malam tadi aku tengok kau ada kat meja study kot. Aku nak tegur, tapi sekali fikir, tak nak lah kacau kau. Dan Yan ni pun balas balik. Dia cakap, serius, aku tak study semalam. Kerja aku semuanya habis awal, jadi aku tidur awal lah. Roommate dia pada masa tu, ya Allah, kita boleh bayangkan kan kalau kita ada pada tempat dia, tiba-tiba je nampak ada orang tengah study, kawan kita pula tu, tapi sebenarnya bukan dia. So roommate dia tanyalah kan, habis siapa yang study dekat meja kau semalam? Si Yan ni cuma gelak je masa tu. Dah tu katanya start daripada situ, roommate dia ni selalu cakap yang dia ada saka. Cuma roommate dia ni macam bergurau je lah. The end. Okay, itu dia kisah seram daripada subscriber kita Yan, yang mana sebenarnya ada lagi cerita dia tahu, tapi saya akan buat part 2 nanti. So saya harap korang sabar dalam menunggu, okay? Jadi macam biasa, kalau korang sukakan video ni, jangan lupa tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.